the verdict of the people. Dengan hati yang terbuka mengumumkan kalau inilah harga yang saya terpaksa bayar kerana 42 tahun saya berkhidmat untuk rakyat dan negara, saya reda. Tak terlintas pada saya bahawa BN akan kalah. Sehinggalah pada malam tu, bila keputusan diterima secara berperingkat-peringkat, baru saya nampak ada kemungkinan kita akan kalah atau tewas dalam PRU ke-14. Itu yang sejujur-jujurnya lah. Dan tambahnya agensi-agensi kita pun yang biasa membuat pemantauan pun tidak membayangkan pada saya kemungkinan seperti ini. Adalah satu dua individu, tetapi pada umumnya mereka yang cara profesional buat kerja ni tidak memberi lampu merah pada saya lah sepanjang kempen tu. Jadi bila berlaku kekalahan, memanglah satu yang amat sukar dipercayai lah. Ada juga dakwaan kononnya saya dan rakan-rakan telah merancang untuk mengadakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara untuk mengisytihar darurat. Satu pembohongan di mana tidak ada mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan memang tidak ada panggilan mesyuarat sama sekali. Saya sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional serta-merta. Pada malam tu, bila kita balik daripada Masjid Kampung Baru tu, rumah ni dah macam dikepung segenap sudut lah. Depan tu macam saya rasa sebagai polis pun saya merasa macam tak puas hati kat malam tu. Sebab bekas Perdana Menteri pun baru beberapa hari dia baru kalah lah. Tapi dia serang, dia serbu rumah macam kes yang melibatkan mati mandatori tu. Sebagai polis, akhirnya saya pun macam tak puas hati juga. Walaupun dia orang tugas, tapi dalam hati kecil saya memang saya tak puas hati lah. Sebab kalau penjenayah yang memang dikendaki oleh polis tu, tak apalah dia buat macam tu. Ini Perdana Menteri tu, bekas Perdana Menteri. Seorang dia buat dia sampai macam tu, saya tak puas hati je. Tapi tak boleh buat apa sebab dia orang pun terima arahan. Saya tak terfikir hari pertama, malam pertama Ramadan dia nak lakukan perkara ini, seolah-olah tak ada masa lain. Tapi itulah kerajaan PH, memang mereka nak balas, ada sifat balas dendam yang amat sangat. Jadi mereka lakukan apa sajalah. Jadi itu permulaannya. Mereka menggeledah rumah ni dengan alasan bahawa ini ada kaitan dengan 1MDB.
Masa tu saya berasa sedih sangat. Saya berasa sedih sangat dan terasa terharu benda ni berlaku kepada beliau. Seorang yang saya rasa sebagai bekas Perdana Menteri tapi orang kata disubjekkan kepada satu proses yang saya rasa cukup menghinakan baginya lah pada pandangan saya. Ianya tetapi apa nak buat, itulah lumrah politik apabila berlaku. Sampai hari ini, hadiah-hadiah yang ketua kerajaan beri pada saya masih lagi dalam tahanan ataupun disita, masih lagi disita sampai pada hari ini. Walhal pun dalam undang-undang AMLA dia 1 tahun je kan. Tapi bila tak diserahkan balik, mereka berambil tindakan civil pula, rampasan. Tapi apa alasannya? Tapi sebab barang tu barang yang dihadiahkan oleh ketua kerajaan dan kawan-kawan saya. Hadiah masa hari jadi, hadiah masa ulang tahun, macam-macam lah, dan sebagainya. Jadi itu pun dah terbukti, siasatan dah terbukti bahawa barang itu tak ada kaitan dengan 1MDB. Jadi di sinilah letaknya, boleh dipersoalkan lah nawaitu sebenarnya. Datuk Seri Najib naik, dia tidak memijak orang, tidak memijak kepada orang. Dia diturunkan, dia dihina, dia diperlakukan sedemikian, tetapi dia tidak mengheret rakyat untuk bersama-sama dia menentang, memberontak. Mungkin ada kenangan Datuk Seri ya? Itulah, di sinilah tempat saya tertidur malam rumah ni digeledah. Dan gambar saya tertidur tu telah diviralkan. Inilah baju baju yang saya pakai malam tu. Lepas balik pada tarawih, saya pakai baju ni, saya tertidur sebab pukul 4 pagi. Letih sangat dah masa tu. Polis dia buat video dia. Masih lagi, dia tak habis lagi. Ya. Wallahi wa billahi wa tallahi. Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia takdir hingga ke saat ini, saya tidak pernah mengharapkan mana-mana individu untuk membunuh seorang wanita warga negara Mongolia yang bernama Altanbuya Sharifu. Malah saya tidak pernah berjumpa dan tidak mengenali beliau sama sekali. Jika saya berdusta, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang menfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rakyat yang buat perkiraan, dia kata selepas 66 hari lepas saya melafazkan sumpah laknat tu, kerajaan PA jatuh. Itu saya tak boleh nak buat kesimpulan tu lah. Cuma ayat terakhir dalam sumpah laknat saya tu memang berat. Saya fikir banyak kali saya nak sebut. Sebab ayat tu maknanya kalau saya bohong, saya minta Allah menjahanamkan saya dunia dan akhirat. Dan kalau ada pihak yang fitnah pada saya, selagi mereka tak minta maaf, saya minta mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat tu berat tu nak sebut. Tapi saya sebut juga sebab saya nak negakkan kebenaran, sampai saya tak ada cara lain lah, sebab terlalu banyak sangat fitnah pada saya. Yang saya fikir orang putih kata enough is enough lah. Itu senjata terakhir saya. Saya pohon pada Allah, dan Allah telah menunjukkan. Allah akan tunjukkan siapa benar, siapa tidak. Satu-satu.
saya ni, aku akan pada bos yang kawan. My friend. Jadi bila kita kata bos, saya pun heran juga sebenarnya macam mana boleh berlakunya fenomena yang disebut fenomena bosku ni. Sesuatu yang saya tak dapat duga sama sekali. Dia berlaku secara kebetulan bila saya diminta untuk sebut malu apa bosku dalam satu rakaman. Tapi lepas itu dia jadi viral, dia terus ada orang kata bukan meletup-letup. Jadi saya pun heran. Jadi bila saya cuba buat analisa kenapa fenomena ini berlaku, saya ingat barangkali ada beberapa faktor. Satu faktornya bahawa rakyat semakin rindu zaman saya. Sebab bila PH gagal sebagai sebuah kerajaan dan dia telah tak dapat tunaikan janji-janjinya, makna dia dah membohongi rakyat. Jadi rakyat dah rindu zaman saya. Satu. Kedua, rakyat suka cara saya persona Najib. Sebab selama ni dia tengok persona Najib sebagai Perdana Menteri. Bila saya tak ada di Perdana Menteri, dia tengok Najib sebagai Najib. Najib as a person, orang kata, persona dia. Jadi bila saya turun di tempat-tempat orang muda lepak, kan, tempat-tempat orang kumpulan B40 makan, kan, gerai-gerai dan sebagainya, saya punya pakaian ataupun pakaian yang mereka tengok tak adalah pakaian mewah ke apa ke, luar biasa. Jadi mereka mula lihat saya ni sebagai personality saya sendiri. Jadi rakyat suka tu. Yang peliknya orang muda pun suka. Walaupun yang bikers ni, walaupun saya tak ada lesen motosikal, mereka anggap saya ni macam boleh jadi dia punya, tak tahu nak kata ikon ke apa, tapi dia minat kat saya. Jadi itu antara faktor lah yang dan timbul jugalah bila mereka tengok macam mana PH layan saya, kezaliman mereka, kerakusan mereka tu, jadi timbul simpati rakyat pada saya. Jadi dengan cara seperti ini nampaknya sambutan saya terima tu luar biasa. Saya pun terkejut. Malah lebih baik, lebih hebat daripada waktu saya jadi Perdana Menteri. Kalau pada masa Perdana Menteri, mereka merasakan mereka terpaksa datang. Ini Perdana Menteri nak datang, kan? Kita kena buat kemah, kita kena datang ramai-ramai. Macam seolah satu arahan, satu kewajipan. Tapi hari ini, apa sebelum ni, bila berlakunya fenomena bosku ni, mereka datang kerana keinginan sendiri. Sekarang ni kita menuju ke bilik study saya. Tempat ni saya gunakan untuk berfikir lah, untuk dapatkan idea-idea baru sebagainya lah. Dan kadang-kadang waktu malam untuk saya telefon pada teman-teman saya, rakan-rakan saya dan sebagainya lah. Gambar ni yang belah kanan ni gambar yang paling digemari oleh Allahyarham Tun Razak. Jadi timbullah idea supaya saya cuba buat posing yang hampir sama lah. Dan kita letak sebelah menyebelah antara satu dengan Allahyarham. Jadi tengok saya pegang pen, Allahyarham pegang pen dan sebagainya. Saya tengok politik Malaysia ni dinamiknya sudah berubah dan susah bagi kita nak ramalkan apa-apa. Yang tak terfikir pun boleh berlaku. Jadi yang pada saya ni bukanlah sama ada saya nak balik ke tidak, tapi yang penting ni saya nak bersihkan nama saya. Saya nak tunjukkan kepimpinan saya, bantu rakyatlah.
Jadi itu nawaitu saya lah. Dan saya telah lakukan selama 21 bulan lawan dengan PH. Mungkin tak ramai masa tu, tapi saya buat sebab saya fikir rakyat berhak untuk buat penilaian. Kalau mereka kata PH betul, betul lah. Kalau saya betul, betul lah. Dan jadi nampaknya dalam masa tempoh tersebut rakyat boleh buat penilaian sendiri. Dan saya yakin rakyat akan buat penilaian. Itu yang paling pokok sekali. Ya Allah, aku tidak pernah khianat kepada amanah yang telah Engkau berikan padaku. Aku tidak pernah penat dan letih berkhidmat untuk rakyat di bumi tercintaku. Aku akan terus korbankan jiwa dan ragaku dengan titisan keringatku supaya Malaysia, negaraku, terus makmur dan maju. Rakyat berbilang bangsa dan agama hidup aman dan bahagia. Ya Allah, jadikan Malaysia, negaraku, negara berkat dengan rahmat. Ya Allah, ampunkan silap dan kelemahanku. Tiada kesempurnaan dalam upayaku.